Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan belajar tentang standard pembelajaran menentukan nilai kamiran tentu bagi fungsi algebra daripada bab 3 pengamiran tingkatan 5. Okey. Mula-mula kita kena fahami dahulu apa yang dimaksudkan dengan kamiran tentu. Okay, kamiran tentu adalah kamiran yang mempunyai had bawah dan had atas. Okay, apa yang dimaksudkan dengan had bawah? Had bawah tu adalah A dan had atas tu adalah B. Jadi kalau awak jumpa simbol kamiran yang mempunyai had bawah dan had atas seperti ini bermaksud kamiran tentu. Okey, dan apabila kita menulis kamiran, pastikan ada simbol kamiran dan di belakangnya ada simbol dx. Dan di tengah-tengahnya adalah fungsi yang akan dikamirkan. Jadi contohnya, kalau kita kamirkan fx, kita dapat fungsi gx. Ya. So, bila kita gantikan nilai hadnya, kita gantikan dengan nilai had atas dahulu. Lepas tu baru kita gantikan dengan nilai had bawah. Okey, so kita kena ambil gantian pada had atas tolak gantian had bawah. So dia akan jadi seperti ini. Okey, jadi kita lihat dengan lebih jelas melalui contoh. Okey, kita terus tengok contoh ni ya. Okey, cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, kita lihat dulu soalan A ya. Kamiran 2, 3, x kuasa 2 dx. Kita akan baca had bawah dulu ya. Kamiran dari 2 ke 3. Fungsinya x kuasa 2 dx. Jadi, kita tengok penyelesaian macam mana. Cikgu akan terangkan. Okey. So, apabila kita kamirkan x kuasa 2, kita akan dapat x kuasa 3 per 3. Okey, kemudian lepas kita kamir, simbol kamiran ini dah tak ada dah tak ada simbol kamiran. Sebaliknya, lepas kita kamirkan, kita letak x kuasa 3 per 3 tu dalam bracket. Dan di luarnya kita letak had tadi. Had bawah 2, had atas 3 kan. Kemudian kita akan gantikan nilai x itu dengan had atas terlebih dahulu. Had atas ada 3, kita gantikan x dengan 3. Jadi dapat 3 kuasa 3 per 3. Dan lepas tu kita mesti tolak dengan gantian x dengan had bawah. Jadi had bawahnya adalah 2. Jadi kita gantikan ke dalam x, maknanya tolak 2 kuasa 3 per 3. Dan kemudian kita dapatkan jawapan yang paling ringkas ya, 19 per 3. Okey, seterusnya kita tengok contoh B. Okey, kamirkan daripada negatif 1 hingga 4, 3x kuasa 2 tambah 2x dx. Okey, jadi mula-mula kita akan kamirkan 3x kuasa 2, kita dapat 3x kuasa 3 per 3. Seterusnya kita kamirkan 2x, kita dapat 2x kuasa 2 per 2. Tutup kurungan, letak hadnya di luar. Dan kemudian kita ringkaskan dahulu. 3 dan 3 ni boleh potong, 2 dengan 2 ni boleh potong. So kita dapat macam ni. X kuasa 3 tambah x kuasa 2 dalam kurungan. Di luarnya letak had. Okey, kemudian kita akan lakukan proses macam tadi, iaitu kita gantikan nilai x dengan had atas dahulu. So gantikan 4 ni ke dalam, gantikan 4 itu ke dalam x ya, 2x tu. Jadi 4 kuasa 3 tambah dengan 4 kuasa 2 dalam kurungan. Lepas tu kita kena tolak dengan gantian had bawah. Okey, had bawah dia sekarang adalah negatif 1. Jadi kita gantikan, masukkan x ni dengan negatif 1 pula. So dia jadi negatif 1 kuasa 3 tambah negatif 1 kuasa 2. Baik, untuk nombor negatif kita mesti letak kurungan ya. Kena letak kurungan dah untuk nombor negatif tu. Okey. Kemudian kita kira dan kita ringkaskan dan seterusnya kita dapat jawapan dia 80. Jadi bila kita melakukan kamiran tentu, kita mencari nilai ya, dan jawapan akhir tu mesti suatu nilai, suatu nombor ya, tak ada x dah ya, mesti ada nombor sahaja. Okey ya, boleh ya.
Okey, kita akan teruskan. Lihat contoh yang berikutnya. Okey, cari nilai bagi step yang berikut. Okey, soalan A, kamiran 1 ke 2 x kuasa 3 tolak 2 x kuasa 2 per x kuasa 2 dx. Kita tengok soalan A dulu ya. Okey, penyelesaiannya macam mana? Okey, mula-mula kita kena pastikan sebutan itu dalam bentuk yang terringkas. Sekarang ini, sebutan ini belum diringkaskan lagi. Jadi awak kena bahagikan setiap sebutan ini dengan x kuasa 2. X kuasa 3 bahagi x kuasa 2 dan 2x kuasa 2 pun bahagi x kuasa 2. So, jadi macam ni lah. Okey, kemudian kita ringkaskan x kuasa 3 dan x kuasa 2 kita boleh potong dapat x. Dan 2x kuasa 2 bagi x kuasa 2 kita potong dapat 2. So, maknanya sekarang kita dah dapat yang lebih ringkas ya. Kamiran 1 ke 2 x tolak 2 dx. Okey, langkah berikutnya kita akan kamirkan satu persatu. Kamirkan x kuasa 2, kita akan dapat x kuasa 2 per 2. Kamirkan 2 dapat 2x. Tutup kurungan. Letak hadnya di luar dan kemudian kita akan buat gantian nilai. So, kita akan gantikan x dengan had atas terlebih dahulu iaitu 2. Gantikan ke dalam x ni. Jadi kita dapat 2 kuasa 2 per 2 tolak 2 kali 2. Tutup bracket, tolak ya, mesti tolak. Tolak dengan gantian had bawah iaitu 1. Jadi masukkan 1 dalam ni. 1 kuasa 2 per 2 tolak 2 kali 1. Jadi kita tutup dalam kurungan. Kemudian kita kira. Dan kita dapat jawapan akhirnya adalah negatif 1 per 2. Okey ya. Seterusnya kita lihat soalan B, kamiran 2 ke 4, 2x tolak 5 kuasa 4 dx. Okey, kamiran yang macam ini kita ada belajar sebelum ni lah dalam kamiran tak tentu. Di mana kalau kita kamirkan 2x tolak 5 kuasa 4, dia bentuknya bentuk macam ni ya, kamiran ax tambah b kuasa n. Di mana kalau kita kamirkan, kita akan dapat ax tambah b kuasa n tambah 1 bahagi dengan perkali di hadapan a dan perkali di hadapan x darabkan dengan kuasa n tambah 1 tadi. So ini kalau kamiran tak tentu. Kalau kamiran tentu kita tak ada tambah c ya. Kalau kamiran tentu kita terus je buat bracket macam ni dan kita masukkan dia punya had dia lah. Katalah had dia C ke D, jadi kita akan letak had dia dekat sini lah. Okey, so dia macam tu. So, gunakan maklumat atau pengetahuan itu bila kita nak selesaikan kamiran 2x tolak 5 kuasa 4 ni, kaedahnya macam tu lah. Jadi kita akan dapat 2x tolak 5 kuasanya tambah 1 jadi kuasa 5 bahagi dengan 5 dan bawah tu kita kena darabkan juga dengan perkali x iaitu 2. Okey ya. Alright, kemudian kita ringkaskanlah bawah dia dapat 10. Dan selepas itu bila bentuknya dah ringkas, kita akan gantikan dengan had atas. Had atasnya adalah 4. So, gantikan tempat x ini dengan 4. So, dapat 2 darab 4 tolak 5. Dalam bracket, di luarnya kuasa 5. Dan bawahnya per 10. Kemudian kita tolakkan dengan gantian had bawah. Had bawahnya adalah 2. Jadi kita gantikan tempat x itu dengan 2. So 2 darab 2 tolak 5. Dalam kurungan kuasa 5 per 10. Kemudian kita kira dan kita ringkaskan dan akhirnya kita dapatlah dia punya jawapan dia 122 per 5. Baik ya, itu contoh yang kedua. Okey, kita akan teruskan dengan sifat-sifat bagi kamiran tentu. Okey, ada banyak ya. Okey, kita perhatikan satu-satu ya. Cikgu akan terangkan. Sifat yang pertama
bagi suatu fungsi fx, jika kamiran itu di antara A ke A, maksudnya had bawah dan had atas dia sama. Had bawah dan had atas dia sama ya, perhatikan. Okey, jadi nilai kamirannya ialah sifar, kosong. Okey? Nilai kamirannya adalah kosong. Okey, kemudian untuk yang kedua, ya, tengok yang kedua. Kalau kita terbalikkan dia punya had ya. Okey, asalnya kita ada hadnya daripada A ke B bagi fungsi fx. Kalau kita terbalikkan had itu, maknanya terbalikkan daripada B ke A pula. Jadi dia akan menyebabkan nilai kamiran itu negatif. Okey, nilai kamiran itu akan jadi negatif. Contohnya ya, katakanlah saya ada kamiran A ke B fx dx. Katakanlah nilai kamiran dia adalah 5. Jadi kalau saya terbalikkan had dia daripada B ke A bagi fx dx tu, jadi jawapan dia negatif 5. Dia. Macam tu ya. Okey. Nanti kita akan tengok contohlah selepas ini ya. Okey, sekarang ni kita belajar dulu tentang sifat-sifat bagi kamiran tentu ni. Okey, seterusnya kita tengok yang C pula ya. Okey, kalau kita ada pemalar di hadapan fx, contohnya K, jadi kita boleh keluarkan K tu di luar simbol kamiran. So, kamiran A ke B K fx dx tu boleh ditulis sebagai K kamiran A B fx dx. Jadi, pemalar tu kita boleh letak di luar. Ya. Okey, seterusnya kita tengok yang sifat yang keempat. Okey, kalau kita ada fungsi fx, tapi kita nak tambah ya, kamiran dia daripada mula-mula daripada A ke B, lepas tu daripada B ke C pula. Maknanya kita tambahkan daripada A B fx dx tambah dengan kamiran B C fx dx. Jadi awak perhatikan ya, perhatikan had dia iaitu yang B tu, yang B ni kat sini sama kan? So bila kita gabungkan, dia akan jadi had daripada A ke C. Daripada A ke C. Daripada A ke C. So maknanya yang B tu kita boleh, dia macam seolah-olah kita potong lah ya. So kita bila kita tambahkan, kita dapat kamiran dia A ke C fx dx. Jadi kita boleh ringkaskan macam itu. Ya, dengan syarat dia ada satu nilai yang sama ya, iaitu macam B tadi kan, dia mesti sama. Mesti sama ya, nilai B ni dengan yang ni mesti sama. Baru kita boleh gabungkan dia, jadikan dia satu kamiran sahaja, iaitu kamiran daripada A ke C. Okey, itu untuk dia. Kita tengok yang E pula. Okey, kalau yang E ni kita ada dua fungsi, satu fungsi fx, satu fungsi gx. Ataupun boleh diwakili dengan sebutan ya. Okey. So kalau kita ada kamiran A ke B fx tambah gx, kita boleh asingkan dia. Kita boleh asingkan dia ataupun kita boleh pecahkan dia kepada kamiran AB fx dx tambah kamiran AB gx dx. Kita asingkan dia. Ya, asingkan dia dalam dua kamiran. Okey. So kalau tanda dia tambah, tanda kat sini tambah, so kat sini tambah ya. Kalau tanda dia tolak, so dekat sini tolak. So dia akan follow macam tu lah. Okey, itu adalah sifat-sifat bagi kamiran tentu ya. Jadi awak kena ingat ni ya. Okey, jadi sekarang ni saya akan teruskan dengan contoh lah. Okey, kita tengok contoh. Okey. Okey, tengok ya, diberi
Kamiran 1, 3 f(x, dx) sama dengan 4. Kamiran 3, 5 f(x, dx) sama dengan 3. Dan kamiran 1, 3 gx, dx sama dengan 12. Okey, so soalan A, cari kamiran 1, 3 f(x, dx). Okey. Jadi, untuk soalan A tu kan, perhatikan ya, hadnya telah pun ditukarkan. Dalam soalan ni dia ada bagi had 1 ke 3. Tapi soalan A dia suruh cari daripada had 3 ke 1. Kita dah terbalikkan had dia. Jadi kalau kamiran 1 ke 3 f(x, dx) kita dapat 4. Kamiran 3 ke 1 tu kita kena terbalikkan ya. So ada negatif. Negatif kamiran 1, 3 f(x, dx). So kita dapat jawapannya negatif 4. Ataupun kalau nak lebih cepat, kalau kita tahu kamiran 1, 3 f(x, dx) itu 4, kamiran 3 ke 1 pula adalah negatif 4. Tukar je macam tu. Okey, seterusnya kita nak tengok soalan B. Dalam soalan B dia ada bagi ni ya, dua fungsi f(x) dan gx. So kamiran 1, 3 fx tambah gx. So yang ni kita boleh asingkan ya. Ingat tak tadi ciri yang terakhir tadi, kita boleh asingkan dia kepada dua bahagian ya. Asingkan kepada dua bahagian. So asingkan kamiran 1, 3 fx, dx tambah kamiran 1, 3 gx, dx. So nilai-nilainya telah pun diketahui. Okey, kamiran 1, 3 fx, dx adalah 4. Kamiran 1, 3 gx, dx adalah 12. Jadi 4 tambah 12 kita dapat jawapan dia 16. Okey. Soalan C pula. Okey, kita tengok soalan C ya. Okey. Kamiran 1 ke 5 fx, dx. Jadi kita kena rujuk pada fungsi f ya. Kita ada dua maklumat kat sini, kamiran 1, 3 dan juga kamiran 3, 5. Perhatikan ada nilai yang sama kat situ ya. Had yang sama iaitu 3. So kita boleh gunakan ciri yang tadi, yang kita belajar tadi. Kamiran 1, 5 fx, dx boleh ditulis sebagai kamiran 1, 3 fx, dx tambah kamiran 3, 5 fx, dx. Perhatikan yang ini sama kan. So kita dapat 1 sampai 5 lah. Seperti mana soalan. Jadi kita masukkan nilai-nilai iaitu kamiran 1, 3 fx, dx ialah 4 dan kamiran 3, 5 fx, dx ialah 3. Jadi 4 tambah 3 kita dapat jawapan dia 7. Ya. Okey. Kita teruskan dengan contoh yang keempat. Okey. Kita perhatikan ni ya. Diberi kamiran 25 fx, dx sama dengan 12. Cari nilai h jika kamiran 25 h fx tolak 3 dx sama dengan 51. Okey, kat sini dia bagi satu persamaan yang melibatkan kamiran dan kita nak cari nilai h. Jadi macam mana kita nak selesaikan dia? Okey, perhatikan ya. HFX dengan 3 ni adalah dua sebutan ya. Jadi kita boleh asingkan dua sebutan itu kepada dua simbol kamiran. So, apa yang kita lakukan? Okey, mula-mula ya. Sebenarnya kita asingkan ni dulu ya kepada dua bahagian. Jadi maknanya kamiran 25 h fx tolak kamiran dx ya. Tolak kamiran 25 3 dx sama dengan 51. Ya. Jadi h adalah pemala ya. Jadi pemala ni kita boleh letak di luar simbol kamiran. Kita boleh ambil h ni letak luar simbol kamiran. Seperti mana yang dia tunjukkan dekat sini lah.
Dia dah letak H tu dekat luar. Ya. Jadi H letak kat luar simbol kamiran. Kamiran 25 F at dx tolak kamiran 3 dx sama dengan 51. Okey. Jadi kita dapat macam satu persamaan kat sini. So apa yang kita buat seterusnya, kita akan gantikan kamiran 25 F at dx ni dengan nilai 12. Jadi maknanya yang ini adalah 12. 12 kali H dapat 12H lah. Dapat 12H. Kemudian tolak kamiran 25 3 dx. Okey, kalau kita kamirkan 3, kita akan dapat 3x ya. Yang 12H tu kita terus dapatlah 12H. Manakala kamiran 3 dx tadi kita dapat 3x. Okey, so kita tutup dengan kurungan. Kita letak had dekat luar 52. Okey, kemudian kita akan buat gantian nilai. Gantian nilai kat mana? Dekat 3x tadi. Jadi kita akan gantikan nilai x dengan had atas dahulu iaitu 5. Tolak ya dengan gantian had bawah iaitu 2. Jadi 3 darab 2. Jadi 3 darab 5 tolak 3 darab 2. Kita kena letak dalam bracket lah sebab dekat depan dia ada 12H kan. Okey, 12H tolak bracket 3 darab 5 tolak 3 darab 2 dalam kurungan sama dengan 51. Okey, so lepas tu kita ringkaskan. 3 kali 5, 15. 3 kali 2, 6. 15 tolak 6 dapat 9. Jadi 12H tolak 9 sama dengan 51. So daripada situ kita selesaikanlah. Ya, kita akan dapat H sama dengan 5. Okey, jadi itulah contoh-contoh bagaimana kita nak mengaplikasikan sifat-sifat kamiran tentu ya ke dalam soalan kamiran tentu. Ya, jadi saya kira sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini tentang kamiran tentu ya. Okey, so diharapkan ilmu yang dikongsi memberi manfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.